Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sila ke muka surat 314. Kita baca ayat 1 hingga 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. An ya'budu Allah wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang amat pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Dia pun merayu mereka dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un, yaitu hendaklah kamu beribadat, menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, serta taatlah kamu kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma, supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian daripada dosa kamu dan meneguhkan kamu hingga dan menangguhkan kamu hingga ke suatu masa yang ditetapkan. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal yang ditetap Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan kalaulah kamu mengetahui. Surah ini namanya surah Nuh. Nuh dalam bahasa Arab meratap. Naha yanuhu niyahatan. Niyah itu meratap. Kita dilarang meratap kepada orang mati. Orang mati meratap. Meratap bukan arti menangis pada hakikatnya. Meratap artinya kita mengoyak-oyak baju kerana bersedih atas kematian orang yang kita kasihi. Itu asalnya. Nuh dia meratap. Kita katakan dia menangis, tapi menangis lebih daripada paras. Menangislah, mungkin begitu, atas kesesatan kaumnya.
kaumnya. Nabi Nuh satu-satunya Nabi pada zaman ini. Pada zaman-zaman kebelakangan beberapa orang Nabi boleh berlaku pada satu masa, tetapi zaman Nabi Nuh dia seorang saja. Dia diutus bukan kepada orang yang ramai, tidak. Diutus kepada kaumnya. Jadi kaumnya ni kecil lah berbanding dengan umat. Kalau umat tu besar, kaum ni macam kaum Quraisy, kaum apa lagi ni, kaum Hud, kaum yang kecil. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kita baca Nuh utusan Allah yang pertama. Selepas beberapa tahun Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, dan sebelum kelahiran Nuh alaihi salam, terdapat 5 orang terkemuka yang merupakan asal keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka terkenal sebagai orang saleh yang sangat dihormati. Mereka ialah, nama-nama mereka Wad, Suwa' namanya, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 orang saleh, 5 orang yang sangat baik, yang merupakan asal keturunan Nabi Nuh. Kemudian katanya, selepas kematian mereka diukir patung bagi setiap orang sebagai kenangan atas sumbangan mereka. Setelah beberapa lama, kisah sebenar orang itu tidak diketahui lagi. Lalu syaitan membisikkan kepada anak cucunya agar menyembah patung yang diciptakan. Manusia pada mulanya menerima pemujaan patung-patung itu sebagai kenangan, tetapi akhirnya pemujaan itu melenyapkan terus nilai-nilai tauhid, dan seterusnya digantikan dengan cara hidup dan gaya keberhalaan. Dalam suasana inilah Nabi Nuh diutus Allah untuk menyeru mereka kepada jalan Allah dan gaya hidup tauhid. Ini asalnya. Jadi kebangkitan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai Nabi setelah umatnya lupa bahawa berhala yang dicipta, yang mereka ukir dulu sebenarnya untuk kenangan kerana kematian kaum mereka, datuk nenek Nabi Nuh yang namanya Ya'uq, Nasr, Wadda, Suwa'a dan seterusnya. Jadi bila hilang sejarah, patung-patung yang diukir itu disembah. Di sinilah Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk bangkit sebagai Nabi dan menghapuskan cara hidup keberhalaan dengan menukarkan dengan cara hidup tauhid. Sebab itulah Nabi Nuh ni disebutnya bapa tauhid. Kerana dia mula Nabi yang dibangkit untuk berperang dengan gejala syirik ini, dengan cara hidup keberhalaan di dalam rumah mereka, di dalam kampung ataupun pada umatnya. Patung adalah satu amalan yang sangat besar dosanya dalam Islam ini, kerana dia boleh membawa manusia kepada penyembahan. Demikian juga setengah ulama berpendapat gambar ini mulanya disimpan, tapi lama-lamanya gambar itu dipuja. Jadi pemujaan itu haram. Jadi menyimpan gambar bagaimana? Menyimpan gambar disebutnya sebagai wasilah, jalan lil wasail hukmul maqasid, kata kaedahnya. Jalan serupa dengan tujuan juga. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kalau matlamat itu untuk puja, caranya memelihara gambar, menyimpan gambar, maka menyimpan gambar juga salah, sama dengan matlamatnya. Lil wasail hukmul maqasid, wasilah hukum yang sama dengan maqasidnya. Jadi oleh kerana itulah kalangan ulama dahulu mereka tidak berani untuk menyatakan bahawa bergambar, menyimpan gambar itu suatu yang diharuskan. Tapi zaman kebelakangan ini oleh kerana bergambar ni mudah lah barangkali sekarang, di mana-mana pun boleh bergambar, dan di tangan ini barang 1000 jadi. Nak baca berita pun boleh, nak buat gambar pun boleh, banyak perkara.
Boleh jadilah sekarang ini orang tidak berminat lagi untuk menyembah gambar, tetapi yang pastinya patung adalah diharamkan kerana dia boleh membawa kepada pemujaan seperti yang berlaku dalam sejarah umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita lihat katanya ayat-ayat dalam surah ini membicarakan sejarah dakwah Nabi Nuh alaihi salam dan pengajarannya disampaikan kepada umatnya untuk membawa mereka kepada jalan yang benar. Ayat memulakan bicara dengan menyatakan kebangkitan Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Ayat ini menunjukkan bahawa kaum Nuh pada mulanya merupakan bangsa yang bergerak menuju pembangunan dan tamadun. Mereka beriman dan beristiqamah, kemudian melakukan penyelewengan setelah berlalu separuh perjalanan. Justru penyelewengan ini bakal membawa padah buruk kepada mereka. Lalu Allah mengutuskan Rasul untuk memperbetulkan laluan yang mereka sedang jalani. Tetapi sayang, mereka tidak menghargai kebangkitan Rasul, bahkan menjadikannya sebagai musuh. Inilah dia sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah merupakan satu perkara yang diambil berat oleh kalangan ulama mujaddidi, ulama pembaharu Islam, mujaddidi Islam. Kadang-kadang perkara itu kecil pada mulanya, dosa tapi kecil kerana dia tidak mengambil tempat yang besar dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan dia berakar, umbi, bertunjang, maka dia jadi besar. Sunnah itu sudah hapus. Sunnah asalnya tiada penyembahan kepada berhala. Tetapi mengapa sudah disembah? Berhala itu, patung itu dicipta bukan untuk tujuan menyembah, tetapi apabila disembah maka dia jadi hukum lain. Apabila disembah maka perlulah sunnah itu dihidupkan semula. Sunnah Nabi, sunnah maknanya perjalanan asal yang ditinggalkan oleh fitrah manusia, yang ditinggal pada fitrah manusia. Inilah dia sejarah Nabi Nuh AS, bagaimana dia menghidupkan semula. Dia menghapuskan mana-mana yang tidak betul di dalam perjalanan kaumnya, iaitu menyembah patung. Katanya di sini, an ya'budullaha an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Ini mesej yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pada kaumnya dengan berfirman kepada Nabi Nuh, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang amat pedih. Artinya sebelum kaum Nabi Nuh dihapus, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Nuh, sampaikan, berikan inzar pada kaum, berikan peringatan sebelum datang pada mereka azab yang sangat pedih. Maksud azab yang pedih di sini ialah azab di dunia dan mungkin juga azab di akhirat, tetapi lebih tepat jika dimaksudkan kedua-duanya sekali, iaitu azab dunia dan azab akhirat. Sekalipun pada akhir surah ini ada tanda-tanda yang menguatkan bahawa azab yang dimaksudkan ialah azab dunia, iaitulah tufan besar yang menghapuskan kaum Nabi Nuh yang derhaka. Nabi-Nabi diberi pilihan untuk menyampaikan dakwah dengan menggunakan uslub sama ada inzar, memberi amaran, atau tabsyir, maknanya merangsang. Tetapi Nuh AS dalam ayat ini diperintah agar memberi inzar, amaran, kerana suasana pada ketika itu dakwah dengan pendekatan inzar lebih berfaedah dan berkesan, bahkan lebih sesuai
bagi menguatkuasakan undang-undang dan peraturan. Di sini kita dapati dakwah tidak terus dengan mengugut, dengan kekasaran, tidak, tetapi dengan tafsir, merangsang mereka. Tetapi Nabi Nuh AS keadaannya sudah terlambat dengan kaumnya, kerana perintah itu belum sampai. Oleh yang demikian, perintah supaya terus masuk tahap inzar terus. Sekalipun biasanya tafsir terlebih dahulu, merangsang, cakap pasal syurga, cakap pasal fadilah amal, cakap pasal cintakan Allah, cintakan Nabi, cintakan Rasul. Tapi ini sudah tidak berguna lagi, kerana patung-patung sudah naik. Yang dahulunya dijadikan kenangan, tapi kini disembah. Oleh itu Nabi Nuh AS terus. Nabi Nuh AS adalah Nabi dan Rasul ulil azmi, ampunya hikmat yang cemerlang. Itu maknanya ulil azmi. Dan pembawa syariat begitu, syariat langit yang ulung. Dakwahnya umum kepada seluruh manusia di dunia pada ketika itu. Seluruh manusia di dunia pada ketika itu taklah ramai sangat barangkali, sebabnya beberapa generasi saja sebelum Adam, selepas Adam, ataupun di antara Adam dengan Nabi Nuh AS. Ialah sikit-sikit pun kita katanya puluh ribu dah lah. Pasal kalau 3 generasi pun dah membiak dengan cepat. Pada ketika itu dia tak ada penyakit lagi, jadi pembiakan cepat, umur pun panjang, jadi ramailah. Sekurang-kurangnya kita kata sekurang-kurangnya satu kawasan pilihan raya parlimen. Itulah kawasannya, besarlah kira-kiranya, besar. Jadi satu kawasan pilihan raya ni pun dia sudah berpuluh-puluh ribu dan bermacam-macam penyakit di dalam kawasan yang sebesar itu. Kita anggapnya macam itulah. Sebabnya wakil rakyatnya satu saja, Nabi Nuh AS. Ulama-ulama lain tak ada. Nabi Nuh bangkit seorang diri untuk menyampaikan dakwahnya. Ini qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nabi Nuh, dia merayu, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus pada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Amalan di waktu ini untuk menghayati agama ini pun agama Islam jugalah. Agama satu saja, beribadat dan mentauhidkan Allah, jauh daripada syirik. Ini yang kita nampak di dalam dakwah Nabi Nuh AS. Sembahyang, puasa, zakat, haji tak ada lagi. Kalau ada pun tidak seperti yang ada pada zaman sekarang ini. Belum ada. Sembahyang tu adalah, tapi doa itu sendiri pun sembahyang. Doa, zakat tak timbul masalah sebab rezeki murah. Tanah luas, nak cakun, nak tanam ubi, nak tanam apa-apa cukup luas, jadi tak timbul masalah zakat lagi. Demikian juga puasa, tak timbul lagi masalahnya tauhid. Jadi kalau begitu mula-mula manusia ni rosak akidahnya. Itu yang pertama sekali. Di sini rusak. Bila akidah rusak, habislah yang lain pun turut rusak. Ini yang berlaku kepada kaum Nuh dan berlaku juga kepada seluruh nabi yang lain. Akidah dulu mula rusak, dan pembinaan manusia kita lihat 13 tahun Nabi mengambil masa di Makkah untuk membina akidah ni dulu. Kemudian barulah 10 tahun di Madinah Nabi bina undang-undang cara hidup bermasyarakat selama 10 tahun. Ini yang ditunjukkan dalam dakwah Nabi Nuh AS. Jadi kalau begitu pembinaan manusia bermula di sini. Nak bina manusia, pendidikan bermula di sini. Rusak di sini maka rusaklah seluruhnya. Dia tidak bermula dengan puasa, tidak bermula dengan sembahyang, dengan akidah dahulu. Katanya ani abudullaha wattaquhu ati'un, iaitu hendaklah kamu menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, serta taatlah kamu kepadanya, kepada Allah. Seluruh agama samawi langit adalah berpusat pada titik-titik utama yang bertemu padanya dakwah dan perutusan nabi-nabi.
Tetapi kemudiannya penganut agama itu berpecah belah kepada cabang-cabang kecil dan ranting-ranting. Pada hakikat Nuh alaihissalatu wassalam merengkaskan isi dakwahnya pada 3 perkara, iaitu beribadat pada Allah, ani'budullaha yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu baginya, bagi Allah pertama. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dan menjadikannya sebagai penggerak yang menguasai seluruh perasaan dan tidak tanduk. Dan 3, taatkan Rasul dengan mematuhi segala pengajaran dan menjadikannya sebagai sumber yang menggariskan peraturan dan gaya hidup beragama. 3 perkara yang disampaikan itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam boleh direngkaskan lagi pada 3 tonggak, iaitu akidah, akhlak dan hukum. Inilah ringkasannya: akidah, akhlak dan hukum, ibadat, takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja agama pada ketika itu. Tetapi walaupun mudah, Allah Subhanahu wa taala iqabkan, turunkan pembalasan yang sangat berat, iaitulah menghapuskan mana-mana golongan yang mempersekutukan Allah, penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala mati. Tetapi jika benar sesetengah pengkaji menyatakan patung yang dirobohkan oleh Taliban di Afghanistan itu adalah batu-batu yang sejarahnya bermula daripada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam lagi. Sebab itulah ramai ahli-ahli sejarah sayang kepada patung yang diroboh oleh orang Taliban di Afghanistan ketika mereka mula memerintah. Ini sejarahnya panjang. Jadi ramai orang, hatta Qardawi sendiri pun beberapa kali pergi ke Afghanistan supaya peliharalah, kerana ini kesannya tidak sangat besar katanya dalam pembinaan Islam ini. Ramai juga orang marah kepada Qardawi kerana Qardawi seolah-olahnya bersyubhat dengan patung itu. Ini masing-masing melihat kepada kesan buruk daripada penghapusan berhala besar itu. Ada buruk dan ada baiknya. Itu dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.